Okay, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Alhamdulillah kita dapat sambung balik kita punya topik lesson nombor 7. Kita dah habis review ya. Review kita yang lesson daripada 1 hingga lesson nombor 6 kita dah selesai. Jadi saya harap everybody actually review dah review dah faham. Kalau siapa-siapa yang tak faham please contact saya sebab kita kena be on the same page ya. Kita kena ada dalam tahap yang sama supaya kita dapat progress lesson kita. Sekarang kita masih lagi bahagian pertama isim. Kita nak tengok kategori-kategori isim dan saya nak mengingatkan balik yang kita ada tujuan kita nak buat Arabic ni supaya kita dapat faham dan di-appreciate Al-Quran ni ayat kalamullah ya dalam ayat Quran. Jadi sekarang kita pergi pada isim zarf ya. Isim zarf maksudnya isim yang berkaitan dengan masa dan tempat. Jadi that means any isim yang berkaitan dengan time, place ataupun direction. Ya, jadi dalam bahasa Arab dia az-zaman wa al-makan ya. Jadi zaman tu adalah masa dan makan tu adalah tempat. Jadi ini adalah semua lesson structure kita punya lesson plan. Jadi sekarang kat lesson 7. Kita dah selesai yang isim isyarat ya. Lesson 7. Saya ada buat perubahan sikit sebab nanti bila time kat masdar dengan derived ism tu, saya akan pindahkan dia kat bahagian 2 VM sebab dia berkaitan dengan VM yang lesson nombor 11. Jadi sekarang kita dah 7. Alhamdulillah kita dah halfway dah hampir halfway dalam kita punya pengajian isim. Jadi as usual kita kena ingat yang isim tu ada 4 aspek. Jangan lupa ya, the take away, the key things yang kita selalu ingat, kita kena tahu ni. Table ni very important. Dan jadi sekarang kalau kita tengok isim zarf ya, dia seperti saya beritahu tadi, dia berkaitan dengan zaman, masa dan direction juga. Jadi kita tengok. Jadi zarf kita zarfu al-makani ya, the adverb of place. Dalam bahasa Inggeris adalah adverb of place. Adverb ya, macam adverb, adjective semua tu dia adalah kalau kita nak masuk dalam bahasa Arabic, dia dalam kategori isim ya. Dia bukan dalam kategori lain dalam kategori isim adverb of place. Jadi isim sifat kata dalam bahasa Melayu saya rasa yang adverb tu paling rapat sifat kata I may be wrong sebab saya bukan expert dalam Malay grammar. Tetapi isim sifat kata berkaitan dengan arah dan lokasi atau tempat ya. Jadi arah tu jihad. Jadi tadi baru kita habis tarabur kan. Di mana kita disuruh tukar kiblat, tukar arah di mana kita apabila kita menunaikan solat, menukarkan arah kompas kita daripada segi spiritual dan juga daripada segi akhlak ya, moral. Kita punya spiritual dengan moral kompas tu sudah berpindah daripada Baitul Maqdis dan pergi pada Baitullah di Mekah ya, dekat Masjidil Haram. Jadi dekat sini arah jarak ialah jihadun. Jihad. Kalau jamak dia jihad tu ya, bukan jihad ya, dia jihad alif ta. Jadi kita tahu dari sini jihadun tu sebab dia berakhir dengan alif ta kalau jamak, dan kalau dia mufrad dia jihad. Kita tahu dari sini dia punya gender tu dia adalah muannas ya. Jihad ataupun jihadun ya, jihadun dengan jihadun. Jadi yang tekan pada alif tu harakat atun ya, dia ada 2 harakat di situ, fathah diikuti dengan alif, jadi alif panjang tu. Jadi kalau itu arah jihad tu arah. Kalau tempat dia makanah ya, makanah ataupun makanatun. Jadi dia pun juga kalau kita tengok daripada segi mufrad dengan jamak, dia punya pattern tu adalah pattern isim yang gender dia adalah muannas ya. Jadi kalau kita cakap zarfu az-zamani. Jadi zarfu az-zamani itu dia punya pattern tu, dia punya ungkapan tu adalah ungkapan mudah filih. Macam mana kita tahu dia punya ungkapan adalah mudah filih idhafah? Nombor 1, isim pertama tu dia tidak ada alif lam. Ya. Dan isim pertama zarfu tu dia bukan al-zarfu. Walaupun tak ada alif lam, tapi kita nampak dia tak ada tanwin. Selalunya kalau in the absence of alif lam dia selalunya
isim tu dah jadi tanwin, nakirah kan? Kalau tidak ada alif lam depan tu. Kecuali kalau di isim alam lah, maksudnya isim nama, proper name. Tetapi kat sini, walaupun tak ada alif lam, dan dia bukannya kita anggap sebagai proper name, nama orang ke apa, ataupun nama tempat, tetapi dia tidak ada tanwin. Jadi daripada situ kita tahu dia adalah mudhaf. Tidak ada tanwin, tidak ada alif lam. Dan kita tengok isim yang kedua. Isim kedua dia boleh ada alif lam. Dan dia boleh, tetapi dia bila ada alif lam mestilah tak ada tanwin. Tapi huruf terakhir tu dia membawa kasrah. Jadi maksudnya dia adalah mudhaf ilaihi, ya, mudhaf ilaih. Jadi zarfu az-zaman. Kalau setakat az-zarf az-zaman, dia punya ukapan tu dah ukapan lain. Dia ukapan adjektif, sifat. Ya, maksudnya sifat zarf tu, zaman tu adalah sifat, zarf tu adalah isim yang disifatkan. Mausuf dengan mausuf sifat. Jadi benda macam tu dia tak betul, kurang tepat. Sebab az-zamani tu dia adalah, dia punya relationship tu adalah of ataupun apostrophe s kalau dalam bahasa Inggeris. Jadi zarfu az-zamani adalah adverb of time yang cerita tentang sifat kata pasal masa. Jadi isim zaman berkaitan dengan masa, ya. Jadi zarfu az-zamani adalah adverb memanglah adverb of time. Saya ulang benda yang sama, ya. Okay. Jadi jika tempat dan masa berkait dengan sesuatu perbuatan, katalah kita tengok dalam ayat perbuatan. Dan dalam ayat perbuatan tu kita kena tahu dia mesti ada dia punya perbuatan dia, dia ada pembuat dia. Dan kita dalam ayat perbuatan kita nak tahu dekat mana perbuatan tu berlaku. Masa bila perbuatan tu berlaku? Masa bila? Jadi dekat situ tempat dan masa kalau berkaitan dengan satu perbuatan dan ayat perbuatan, dia dah jadi maf'ul fihi. Kita rujuk dia sebagai maf'ul fihi. Ya, maksudnya butiran tempat dan masa kejadian dan perbuatan. Dan kalau dia adalah adverb maf'ul fihi, dia i'rab dia sentiasa nasab. Ya, dia tidak boleh i'rab dia bukan nasab kalau dia peranan dia sebagai maf'ul bihi. Ya, maf'ul bihi maksudnya butiran tentang tempat dan masa dalam menceritakan, mengisahkan satu perbuatan. Okey, kalau jumlah ismiyah dia lain sikit. Jadi kita tengok apa dia contoh isim zarf, ya. Jadi ini saya tengok 9 common adverb, ya, yang ada contohnya dalam ayat Al-Quran. Jadi biasa kita nampak tahta, ya. Jadi tahta maksud dia adalah under. Under tu bawah. Saya lupa nak letak the Malay punya terjemahan, nanti saya tambah. Tapi under tu adalah bawah, tahta. Jadi ayat dalam contoh dalam ayat Quran, ayat surah 48, ini surah Fat, ya, ayat 18, bahagian daripada ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayyunaka tahta syajarah. Maksudnya Allah begitu reda, ya, begitu suka pada umat, ya, mukminin yang mengambil sumpah, ya, yang ambil bayang, ya, sumpah dengan Rasulullah di bawah, tahta tu di bawah, under satu pokok, asyajarah. Ada satu pokok di bawah satu pokok, jadi dia menceritakan tempat, under, tempat, tahta. Jadi tahta ni dalam ayat Al-Quran tu dia keluar lebih 51 kali. Ya, jadi kalau kita faham apa maksud tahta, dari situ automatik kita dah tahu 51 kalimat ayat Al-Quran dah. Automatik. Jadi kita tengok fauqa. Jadi fauqa tu dia punya opposite dia. Dia adalah above. Above adalah atas. Ya, fauqa. Jadi pada ayat Al-Baqarah, ya, daripada surah Al-Baqarah, wa is akhasna misaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Jadi ini menceritakan pasal kisah yang Bani Israel apabila Allah mengambil satu perjanjian. Perjanjian tu dekat mana? Maksudnya perjanjian tu dekat Tur, Duk Sina tu, dekat Tur, satu gunung, dekat tempat yang Duk Sina tu, Mount Sinai tu, di mana Allah mengangkat warafa'na, kami mengangkat apa? Gunung pada mana nak angkat tu? Atas mereka lah, atas kepala mereka lah. Gunung tu dia angkat. Ataupun gunung tu seakan-akan atas sangat. Towering above, kalau saya nak cakap towering above the people of Musa. Tetapi
Sebab ni rafa' tu ialah mengangkat. Ya, merafakkan sesuatu ialah mengangkatkan sesuatu. Jadi gunung ni kita daripada ayat ni kita difahamkan yang gunung tu diangkat. Diangkat atas mereka. Jadi fauqa, fauqa. Jadi ini ayat ni 41 kali. Jadi kalau kita faham apa maksud tahta, apa maksud fauqa, kita dah tahu dah makna ataupun terjemahan hampir 100 ayat, 100 kalimat. Betul qabla. Jadi qabla tu memang banyak kali keluar, 247 kali keluar dalam kalimat ni, kalimat Al-Quran. Jadi apa maksud qabla? Maksudnya before, sebelum. Sebelum. Jadi ayat 24. Jadi wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Maksudnya qablik tu. Jadi sebelum Rasulullah. Jadi kalau sebelum dia kita dah tahu dah maksudnya kita yang diminta dituntut untuk beriman bukan hanya pada apa yang diturunkan pada Rasulullah tetapi juga apa yang diturunkan sebelumnya. Kak sebelum dia. Sebelum kamu. Sebab publika tu adalah ganti nama isim kepada Rasulullah sebelum. Jadi publik. Jadi maksudnya bukan selepas kan? Jadi apa maksud selepas? Ialah ba'da. Jadi ayat ni 24 tak cakap pasal unzila mim ba'dika. Maksudnya selepas Rasulullah, selepas ba'da tu adalah selepas. Keluar 284 kali. Jadi daripada sini fahaman din kita, din kita yang berkait dengan usuluddin kita, yang bahawa kita tidak boleh nak beriman kepada apa-apa yang diturunkan selepas Rasulullah. Sebab dalam ayat 4 ni, dalam Al-Baqarah tidak sebut, dia tak sebut ba'da, dia sebut qabl, bukan ba'd. Ba'd. Jadi kenapa jadi qabli dan bukan qabla ataupun qablu? Sebab sebelumnya adalah min. Jadi min kita dah tahu dia adalah apa tu ungkapan harf ya. Jadi dia qabli tu dah jadi majrur bil harf. Ya, maksudnya majrur selepas harf. Selepas harf. Dan harf yang sini adalah min. Ya, min. Yang dekat ayat 263 Faqah tu dia tidak ada harf kat situ. Jadi bukan fauqi ke apa-apa tu dia Faqah. Okey. Sama juga dengan tahta. Bukan tahti. Jadi tahta. Jadi kat sini jadi qablika. Jadi ba'da pun kalau kita tengok ayat 45, surah 45 ayat 6, sebahagian pada ayat 6. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون dan فبأي dan ayat dan hadis manakah selepas Allah ba'dallahi. Jadi ba'dallahi wa ayatihi dan ayat-ayatnya kan, ayat-ayat Allah tu yang kamu beriman. Jadi ini adalah macam cabaran pada kita. Hadis manalah selepas Allah dan ayat Allah hi itu dia adalah merujuk kepada ganti nama isim dhamir, dia adalah ghaib, third person merujuk kepada Allah selepas tu yang kamu nak beriman. Jadi kadang-kadang kita tengok sebab ini ayat ni penting sebab ini dia berkaitan dengan akidah kita. Adakah kita nak berpegang akidah kita? Adakah usuluddin kita? Usuluddin itu maksudnya the foundation of agama kita. Kita nak bergantung kepada satu hadis selepas Allah. Ini bukan nak merujuk pada hadis Rasul. Maksudnya hadis tu maksudnya dari sini konteks dia berita. Apa-apa berita. Apa-apa karya lah kita boleh cakap ya. Ungkapan ke, cerita ke, tentang sesuatu. Jadi selepas Allah ataupun ayat selepas Allah yang kamu nak beriman. Jadi ba'da. Jadi kalau kita kaitkan dengan qabla dengan ba'da tu, ayat 4 dengan ayat 6, dua different surah yang berbeza. Jadi kita nampak yang bahawa kita kena berjaga sikit. Kalau apa-apa yang kita nak kita rujuk selepas kitab Al-Quran dan selepas hadis-hadis apa mungkin sahih lah, hadis sahih
yang dikuatkan dengan sunnah Rasulullah. Ya, kadang-kadang kita takut juga ada hadis cakap macam ni, tapi sunnah lain pula. Jadi yang penting tu apa yang kita kena ikuti. Jadi maksudnya usul fiqh ataupun usul syariah. Ya, yang paling penting nombor satu ialah Al-Quran dan nombor dua ialah sunnah. Dan kalau yang lain tu yang ke bawah tu, kalau kita cakap yang ke bawah tu yang Israeliat sources tu, sumber-sumber Israeliat tu, itu pun dia merujuk kepada sebelum, sebelum qabla, bukan bang, bukan bang. Jadi kita kena berjaga kalau apa-apa tiba-tiba ada karya-karya hadis-hadis menceritakan sesuatu something yang hari ini, dan kita kena ambil perhatian kalau dia bersangkut paut dengan agama, kalau dia bersangkut paut dengan akidah, dengan hukum, the foundations of the faith, usuluddin, dan kita kena berjaga. Ada dan that tu kita anggap untuk pengajaran ni, untuk kita menuntut ilmu tu lain. Jadi ini maksudnya yang berkait dengan agama. Lepas tu, kita dah tahu qab ialah sebelum, bang adalah after. Dulu 8 kali, 6 serang dah beratus-ratus kalimat kita dah tahu dah. Dengan cuba nak memorize, nak menghafal baru 4 kalimat. 4 kalimat yang berkaitan dengan zaf ni. Jadi baina. Jadi baina adalah antara, between, baina. Hampir 270 kali keluar. Jadi dekat sini kita tengok pada surah An-Nisa, sebahagian daripada ayat 150. وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ. Jadi mereka berkendaki, mereka teringin, hendak menghendaki untuk nak membezakan antara Allah dari rasul-rasulnya. Ini pun tak boleh juga. Sebab ini pun berkaitan dengan usuluddin. Sebab ini ayat Al-Quran ini usuluddin. Jadi maksudnya kita kata kita tak suka, kita mungkin tak faham satu rasul contohnya. Katalah rasul tu ialah contohnya Nabi Musa lah, katalah. Maksudnya kita salah faham ajaran orang Yahudi, kita anggap yang salahnya pada Nabi Musa. Lepas tu kita nak membezakan Nabi Musa tu, nak memisahkan Nabi Musa daripada Allah. Tak boleh. Ataupun kita tak pentingkan dia. Tidak memberi kepentingan yang sama. Sebab ini yang dibuat pada Rasulullah. Sebab orang Kristian siang-siang menolak Rasulullah, yang Nasrani yang sekarang ni, dan orang Yahudi menolak Nabi Isa dan Rasulullah. Dua-dua. Jadi maksudnya memisahkan, to isolate, daripada ni. Jadi baina adalah antara. Between tu antara. Jadi banyak sekali memang sebut baina. Lepas tu duna ke duni ke, dia bergantung pada i'rab, duna ke. Jadi dekat ayat 2, maksudnya beside, beside maksudnya sebelah. Sebelah ke beside, sebelah. Sebab ini berkait dengan tempat, tempat. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Jadi maksudnya tidak ada bagi kamu selain daripada Allah. Okey, beside itu can be selain daripada. Saya boleh tulis ke sini. Selain tu selain ataupun selain, other than, min duni, wa ma lakum min dunillah, selain, besides Allah, selain dari Allah, min waliyin, jadi tiada bagi kamu selain daripada Allah wali, pelindung, pelindung, protector, ataupun penolong, wala nasir, no help, that means you do not have besides Allah a protector, no a helper. Macam tu. Tu kalau kita nak terjemahkan daripada ayat ni, dunia. Jadi indah. Indah tu berdekatan. Ni dekat ni. Dekat. Ni dekat. Dekat. Jadi dekat sini
Man zallazi yashfa'u indahu illa biiznih. Ini ayat kursi daripada ayat kursi. Dan siapalah yang memboleh siapalah antaranya yang memboleh memberi syafaat ya indahu dekat dengannya lah illa biiznih um, uh, indallah indahu selain daripada izin Allah ya. Yang dekat yang near ataupun kita boleh cakap indahu tu darinya dia bukan tu berkonteks yashfa'u indahu ya illa biizni. Jadi manzal lazi yashfa'u indahu illa biizni. Tapi indah tu dia dekat near. Lepas tu yamin adalah kanan dan shimal adalah kiri. Dan memang banyaklah kali keluar 24 kali yamin tu. Jadi yang selalu yang kita tahu sangatlah yang kita tengok فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Jadi ini kalau saya tidak surah Asy-Syaqqah وَالسَّمَاءِ إِذَا انشَقَّتْ surah Asy-Syaqqah. Jadi pada mereka فَأَمَّا مَنْ pada siapa yang diberi utia tu diberi dia kitabahu kitabnya dengan dari tangan kanan biyamini dengan tangan kanan biyamini. Jadi yamini tu dah jadi majrur bil harf dia jar majrur bi sebab bi tu adalah dengan tangan kanannya menerima kitabnya dengan tangan kanannya. Jadi mereka tu sebenarnya adalah golongan orang yang beruntung yang bergembira yang akan rejoice sebab mendapat kitab hidup dia. Sebenarnya rekod hidup dia, recording hidup dia tu dia dapat dengan tangan kanan. Jadi biyamin yamin. Shimal adalah kiri. Ma ashabus shimal. Jadi ini surah Al-Waqiyah surah 56 Al-Waqiyah. Jadi ma ashabul shimal. Siapakah sahabat tangan kiri? Sahabat kiri, people on the left. Jadi siapakah mereka tu? Jadi jawapannya dekat surah Al-Waqiyah tu. Surah Al-Waqiyah. Jadi ada apa-apa soalan? I think this one is very straightforward Yang Zaf ni. Yang Zaf tu. Okay, jadi kita tengok sekarang. Saya tambahlah ayat-ayat macam surah Al-Ma'rij. Anil yamini wa anil shimali izin. Jadi dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok. Maksudnya dari kanan dan dari kiri. Anil yamin dan wa anil shimali. Kalau al-balad, jadi ulaika ashabul maimanah. Jadi al-maimanah tu adalah golongan orang di tangan kanan. Kalau yamin tu kanan, jadi al-maimanah tu maksudnya dia adalah isim, dia derive isim daripada perkataan kita boleh cakap al-maimanah tu dia adalah golongan di mana mereka dekat tangan kanan. Golongan orang yang tangan kanan, golongan kanan. Jadi al-maimanah merujuk pada satu kumpulan manusia Okey. Kalau dekat surah Al-Balad juga wallazina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah. Dan orang yang kufur kepada ayat kami pada ayat kami mereka adalah sahabat golongan kiri. Adalah mereka tu adalah golongan kiri. Ashabu tu adalah sahabat kiri, on the left side. Dan yang kanan tu yang kita nak yang masuk dalam kanan. Okey, jadi sebelum saya hari ni saya tutup dengan yang isim zarf al-makani yang berkaitan dengan tempat, dan kita sambung insya-Allah hari Jumaat yang zarf az-zamani, the adverb of time Jadi dekat sini ada table dua-dua. Satu bergantung pada makani, satu adalah az-zamani. Jadi kita nak go through setiap satu tu dan kita cuba kaitnya dengan ayat Al-Quran. Allahu a'lam.
Uh, ada apa-apa soalan? Kalau tak ada apa soalan, saya let me stop the recording. So, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum.